Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Ustaz harap semua dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Baik, untuk hari ini Ustaz akan tunjukkan sedikit tutorial tentang penggunaan app Google Classroom. Boleh tengok sini macam ni. Ustaz dah ada app Google Classroom ni. Baik, siapa yang dah ada boleh guna, siapa yang tak ada boleh install saja di Play Store ni. Baik, kita pergi terus kepada app ni, tekan Google Classroom. Baik, sebentar ini adalah interface. Ini adalah interface, maksudnya muka depan app ni, Google Classroom. Baik, pertama sekali yang Ustaz nak tekankan kamu ialah ini adalah perkara paling penting, iaitu penggunaan akaun ni, guna akaun ataupun email. Kamu guna email apa yang kamu sedang guna ni. Baik, kita cuba tekan. Tunjuk. Okey, ini adalah akaun yang saya tengah guna. Kalau tengok di atas, mana yang di atas, duduk di atas tu, itu adalah akaun yang kita sedang guna. Baik, ini adalah akaun ataupun email personal saya, email Gmail saya lah, email personal, email yang saya guna di luar, di mana-mana saya banyak guna email ni. Baik, untuk menggunakan app Google Classroom ni, kamu memang tak boleh guna email personal ni. Memang dia akan deny ataupun dia tolak balik. Dia tak bagi kamu masuk, sebab memang dia link dengan email ataupun akaun delima yang cikgu-cikgu kamu sudah bagi tu. Email delima contoh dia macam ni lah. Ni saya pun guru, saya ada email delima saya sendiri. Email delima belakang dia mesti ada nama kamu dan belakang dia ada MOE. Dan kod dia pun bila ID email dia mesti ada ni, modl.edu.my. Dan depan dia mesti ada nombor. Dan depan sekali ni, kalau guru G, kalau murid M lah. Baik, sekarang ni kalau kamu buka Google Classroom ni, app ni, kamu hanya mungkin ada email personal kamu saja. Tak kira lah email kamu sendiri ataupun email parent kamu, tak kisahlah, yang penting email personal. So memang tak boleh guna. Macam mana nak masuk email delima kamu? Hanya kamu perlu tekan add another account ni. Baik, tekan add another account ni, kita tekan. Okey, dia akan pergi kepada macam ni. Jadi mungkin dia akan loading sikit. Okey, password handphone masukkan. Mungkin dia loading. Okey, sekarang ni kat sini kamu perlu masukkan email delima kamu, email yang belakang MOE tu. Cikgu-cikgu kamu dah bagikan. So kalau kamu nak type, boleh type. Kalau macam saya ni, saya tak perlu type. Saya hanya pergi, saya dah simpan sini, macam ni. Ni contoh Aina punya ni atas tu. Saya hanya copy saja dia punya email tu. Saya copy saja. Semua copy dan saya paste. Boleh copy paste pun boleh. Siapa yang dah simpan, hanya copy dan paste saja. Jimat masa tak perlu type. Kalau siapa yang tak ada simpan lagi, type lah satu-satu tu. Mungkin agak leceh sikit. Okey, lepas dah ada ni, tekan next bawah tu. Lepas tu dia suruh masuk password ni. Sebenarnya memang semua password sama. Semua murid password sama, saya dah setkan tahun lepas. Semua murid password dia macam tu. Tengok yang saya dah highlightkan tu, YCB 3401 SPS. Ikut yang tu betul-betul. YCB huruf besar 3401 SPS huruf kecil. Ini untuk semua murid-murid yang lama memang password dia sama. Tak perlu risaulah, sebab saya susah nak setkan seorang-seorang sebab ramai murid. Saya setkan semua sama. Kecuali kalau murid-murid baru daripada sekolah lain, mungkin ada password yang lain. Masuk sekolah St. Patrick, mungkin saya boleh reset balik ke password yang ni. Baik, kita copy saja. Saya dah copy tu password tu. Password pun boleh kamu copy paste. So paste saja. Kalau siapa yang tak ada simpan, type lah satu YCB tu sampai habis. Lepas tu kalau kamu nak pastikan betul ke tak, tekan show password ni. Show password ni tekan. So saya tekan. Betul lah tu, YCB 3401 SPS. Baik, tekan next terus. Lepas tu tekan I agree. Okay, dia baca, dia detect email yang masuk. Baik, dia dah pergi kepada interface Google Classroom kamu. Baik, kamu boleh nampak ini adalah kelas yang Ustazah Adilah dah buat tu.
pendidikan Islam 6 Genius. Baik. Untuk Google kod kelas tadi, ni saya nak fahamkan sikit. Sebenarnya ustazah tadi bagi kod kelas sebelum ustazah masukkan kamu semua dalam kelas. Ustazah dah invite kamu dalam kelas. Sebenarnya kalau ustazah ataupun sesiapa cikgu yang buat kelas dalam ni, dan dalam kelas tu tak ada siapa-siapa dalam tu murid, tak ada siapa-siapa murid, maksudnya kelas tu kosong, seumpama ada kelas dan ada meja dan kerusi je, murid-murid tak ada, guru perlu masukkan, atau cara kedua, guru kalau tak nak ataupun tak ada masa untuk masukkan kamu semua dalam kelas seorang-seorang, guru hanya perlu ambil kod kelas tu dan bagi kepada murid join kelas ni. Tengok ni, ni cara untuk, sebentar, sekejap, ini sebentar ni kacau sikit. Baik, kamu perlu tekan ini untuk join kelas. Kalau tak ada kelas apa-apa lagi, kalau contoh saya buat kelas bahasa Arab, kamu tengok dalam interface kamu ni tak ada kelas bahasa Arab, so kamu minta guru, cikgu, ada tak kod kelas, saya nak masuk kelas cikgu. So siapa-siapa yang contoh dah ada kelas tu, contoh bahasa Arab dah ada, so kamu tak perlu lagi lah nak join kelas guna kod, sebab kamu memang dah masuk kelas. Macam ni Aina memang dah automatik, ustazah dah masukkan dia dalam kelas. Ustazah dah tarik dia, tangan dia dah tarik, dah dudukkan dia dalam kelas. So dia hanya perlu tekan kelas tu saja dan buat apa yang ustazah dah bagi ke dalam kelas tu. So siapa yang nak join kelas boleh tekan yang bawah tu. Tekan yang bawah tu, tambah. Kat dalam tambah ni kamu kalau boleh tekan, dia boleh join kelas kod. Sekarang ni kalau macam Aina tak perlulah lagi join kelas, sebab memang dah sedia ada dah kelas Aina di sini. So tinggal masuk saja kelas tu. Dan kat sini Ustaz nak bagi sikit lah tips yang mudah lah. Untuk pengguna yang baru, macam semua murid-murid mungkin masih baru lagi menggunakan Google Classroom ni. So kat bawah ni ada, sekejap, gangguan sikit. Bawah ni ada 3 benda yang penting. Memang kalau kamu masuk Google Classroom ada 3 benda yang penting ni. So benda yang penting ni, paling penting ialah classwork. So sekarang ni yang paparan depan ni ialah stream. Sekarang ni paparan depan ni ialah stream ni lah. So sekarang ni untuk pengguna baru, macam semua murid-murid SPS ni pengguna baru, so jangan tengok stream lah, nanti kamu pening. Kalau kamu dah lama menggunakan Google Classroom ni, baru kamu faham stream yang mana, Classroom yang mana. So kamu hanya perlu pergi ke, sebentar, ni kacau sikit, pergi ke tekan Classroom, lebih kamu faham, pergi je Classwork ni, tekan terus. Bila dah masuk sesuatu kelas, tekan Classwork, saya tekan, baru nampak ni ada video, tengok ada quizzes, game atas tu. Dia mula-mula kamu perlu, Ustazah dah susun, tengok video dulu, lepas tu buat quizzes. Ikutlah apa yang cikgu kamu dah susun. Kalau ada soalan, jawab soalan. So kalau macam Aina ni, tengok video dulu, tekan, nanti tekan video tu. Lepas tu dah habis tengok video, baru jawab quizzes ni. Tekan je quizzes tu. Contoh saya tekan quizzes tu, dia akan pergi kepada link quizzes ni. Ada ni quizzes ni, mobile link dengan web link. Web link ni kalau kamu guna laptop atau komputer. Ni mobile ni sekarang ni kebanyakannya semua murid gunakan mobile ataupun handphone. So tekan yang mobile punya ni, jangan tekan web ni, nanti payah sikit. Boleh tapi payah sikit. Gunakan yang mobile punya ni, lagi senang. Kamu tekan nanti, dia tekan. Lepas tu nanti kalau ada, dia tanya student ke student, kalau kat at mana, at home ke at school, tulis je at school. Tekan je at school. Lepas tu boleh, kalau suruh nanti akan ada keluar masukkan tarikh, masukkan je tarikh hari ni. Lepas tu next. Lepas tu terus jawab soalan jalan quizzes tu. Okay, boleh faham So ni saya nak tunjuk lagi satu. Ini kita keluar balik. Macam mana nak keluar balik? Pergi kepada, kalau nak keluar balik, ini masih lagi dalam kelas. Contoh ini masih lagi dalam kelas pendidikan Islam. Ini kelas pendidikan Islam. So macam mana kamu nak keluar kelas? So kamu hanya pergi kepada tekan 3 ni.
Tekan 3 ni, dia akan keluar kelas. Tengok ni, tekan 3 ni, pergi tekan classes ni. Maksudnya kalau tekan classes ni, dia pergi interface yang awal tadi balik. Kalau kamu ada kelas banyak-banyak, kelas sains pun ada, kelas matematik, BM, kelas bahasa Arab, dia mungkin kelasnya akan banyaklah kamu nampak. Sekarang ni hanya kamu masih mendekat Islam saja yang ada, guru-guru lain mungkin belum buat lagi. Nanti kalau dah ada masa cikgu-cikgu lain buat, bolehlah kamu nampak kelas-kelas tu yang banyak. Okey, boleh faham Okey, itu saja saya rasa. Macam Aina ni semua dah masuk, dah dimasukkan dalam kelas, cuma dia perlu tekan saja kelas ni. Murid-murid lain pun saya rasa ustazah semua dah masukkan semua kamu, cuma login macam tadi. Lepas tu bila dah keluar interface ni, tekan terus kepada kelas kamu ni. Ustazah dah bagi tugasan. Tak perlu lagi nak join kelas ni. Sebab tadi saya cakap dengan ustazah suruh masukkan kamu terus. Ustazah pun dah masukkan kamu terus. So kamu bukan orang luar lagi, kamu dah ada dalam kelas. Kalau contoh orang luar tercecer ke, dia tak ada dalam kelas dan dia tengok interface dia ni memang kosong, tak ada kelas pendidikan Islam. So dia boleh minta kod dengan ustazah dan dia boleh tekan butang ni lah. Contoh dia tekan butang tu, masuk je lah kelas kod ni. Ustazah ada bagi ke cikgu-cikgu lain bagi kelas kod, masuk. Bila dah kamu tekan kelas kod yang betul, baru kamu boleh keluar nampak macam ni. Nampak macam ni lah. Macam-macam kelas, ada kelas lain, boleh ada. Selagi kamu tak masuk kelas ataupun selagi cikgu tak masukkan kamu dalam kelas, memang tak akan muncul dalam interface kamu ni atau muka depan kamu ni. Okey, boleh faham semua? Saya rasa itu saja. Kalau tak faham lagi, boleh PM saya lah. Nanti saya akan cuba bantu kamu setakat mana yang saya mampulah. Okey, insya-Allah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kamu semua. Okey, saya harap semua dapat membuat latihan ni dengan baik. Okey, itu saja daripada Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.